Saya Hazlia Amira binti Ahmad Hamdi akan membentangkan bahagian pengenalan. Pemilihan bahasa merujuk kepada proses semula jadi seseorang individu menguasai bahasa ibunda sejak kecil. Maksudnya, kanak-kanak belajar bahasa pertama mereka secara semula jadi tanpa perlu diajar secara formal. Selain itu, sebagai guru bahasa Melayu, pemahaman terhadap teori ini sangat penting untuk merancang PDP yang lebih berkesan dan mengikut tahap perkembangan murid-murid. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian teori. Teori pemilihan bahasa terdapat 4 teori utama, iaitu teori behavioris. Teori behavioris merujuk kepada belajar melalui peniruan dan pengulangan. Yang kedua, teori mentalis. Teori mentalis ini merujuk kepada bahasa ialah fitrah semula jadi. Yang ketiga, teori kognitif. Teori kognitif ini merujuk kepada bahasa berkembang ikut tahap pemikiran murid. Dan yang terakhir, teori interactionalis. Teori interactionalis ini merujuk kepada bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Jadi setiap teori ini beri sudut pandang berbeza tentang cara murid belajar bahasa. Jadi guru perlu guna teori secara fleksibel ikut perkembangan dan keperluan murid. Saya Nur Atirah binti Wan Mazuki. Saya akan membentangkan tentang teori behavioris oleh B.F. Skinner. Teori behavioris diasaskan oleh B.F. Skinner pada tahun 1957. Teori ini menekankan pembelajaran melalui peniruan, latihan dan pengukuhan. Bahasa dipelajari oleh kanak-kanak meniru orang dewasa. Penguatan positif seperti pujian atau ganjaran menggalakkan tingkah laku bahasa. Akhir sekali, bahasa menjadi tingkah laku tetap melalui pengulangan. Huraian bagi teori behavioris, pembelajaran bahasa merupakan hasil interaksi dengan persekitaran. Kanak-kanak belajar dengan mendengar dan meniru bunyi atau ayat. Maklum balas positif seperti pujian, senyuman dan perhatian sebagai pengukuhan. Konsep utama operant conditioning iaitu pengukuhan positif atau negatif. Dan akhir sekali, pengukuhan positif lebih berkesan bina motivasi keyakinan. Contoh pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang menggunakan teori behavioris adalah seperti pujian atas sebutan betul iaitu bagus, hebat, dan latihan pengulangan iaitu mengulang ayat, nyanyian, hafalan dan pantun. Penggunaan kad imbasan seperti flashcard untuk kosakata. Ganjaran kecil diberikan kepada pelajar sebagai dorongan. Dan akhir sekali, fokus kepada sebutan dan kosakata yang tepat secara berulang. Akhir sekali adalah implikasi teori behavioris dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Yang pertama, sesuai untuk strategi PDP seperti latihan, pengukuhan dan pengulangan. Yang kedua, sesuai untuk kemahiran asas sebutan, ayat dan kosakata. Selain itu, teori behavioris juga dapat membantu murid membina asas bahasa yang kukuh. Murid lebih berkeyakinan menggunakan bahasa. Dan akhir sekali, guru dapat merancang PDP yang sistematik dan efektif. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori mentalis oleh Noam Chomsky, yaitu yang pertama adalah tata bahasa sejagat. Semua manusia lahir dengan pengetahuan asas tentang tata bahasa yang sama. Sebab itu, kanak-kanak di mana-mana dunia boleh belajar apa-apa bahasa. Yang kedua adalah peranan persekitaran. Persekitaran memberi input, contohnya orang sekeliling yang tengah bercakap. Input ini jadi pencetus supaya keupayaan bahasa dalam otak boleh aktif. Yang ketiga adalah bahasa bersifat semula jadi. Manusia memang dilahirkan dengan kemampuan berbahasa, bukan semata-mata belajar melalui hafalan atau tiru orang lain. Yang keempat adalah kreativiti bahasa. Kanak-kanak boleh hasilkan ayat baharu yang tak pernah didengar. Ini bukti bahasa bukan sekadar hafalan, tapi ciptaan sendiri berdasarkan aturan dalam otak. Yang terakhir adalah language acquisition device, alat dalam otak yang proses input bahasa. LED bantu kanak-kanak faham dan hasilkan ayat dengan cepat walaupun tak diajar secara formal. Terdapat beberapa contoh pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu melalui teori mentalis, yaitu yang pertama adalah aktiviti pendedahan bahasa.
Guru bercakap dalam bahasa Melayu penuh tanpa terlalu bergantung pada terjemahan dan membiarkan murid memproses dan membina makna sendiri. Seterusnya adalah beri ruang kreativiti. Murid diminta membina ayat sendiri menggunakan kosakata baharu yang dipelajari, bukan hanya menyalin dari buku. Seterusnya adalah pembetulan secara semula jadi. Bila murid salah sebut atau salah struktur ayat, guru akan memperbetulkan dengan cara mengulang semula ayat yang betul tanpa mematikan keyakinan mereka. Dan contoh yang terakhir adalah cerita dan dialog terbuka. Murid dilatih mendengar cerita dan membuat soalan atau sambungan cerita sendiri untuk mengaktifkan LED mereka pada terjemahan dan membiarkan murid memproses dan membina makna sendiri. Teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget tokoh psikologi perkembangan dari Switzerland. Kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif melalui pengalaman. Seterusnya, setiap interaksi membentuk atau mengubah struktur kognitif, skema, dan akhir sekali pembelajaran berlaku apabila kanak-kanak menyesuaikan diri dengan maklumat yang baharu. Terdapat 4 tahap perkembangan kognitif. Belajar melalui deria dan pergerakan motorik. Bayi meneroka dunia sekeliling melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran dan sentuhan. Pergerakan seperti menggenggam, merangkak dan menyerap. Seterusnya, komunikasi bayi pada tahap ini belum melibatkan bahasa pertuturan. Mereka menyampaikan keperluan dan emosi melalui tangisan, ekspresi wajah, gerakan tangan atau badan. Rangsangan seperti muzik, mainan berwarna dan berbunyi serta interaksi dengan orang sekeliling membantu perkembangan asas bahasa dan pemahaman bayi. Untuk tahap pra-operasi 2 hingga 7 tahun, kanak-kanak menggunakan perkataan atau gambar untuk mewakili objek atau pengalaman walaupun objek itu tidak hadir secara fizikal. Seterusnya, bahasa kanak-kanak berkembang dengan pantas. Mereka boleh bercakap dengan lebih banyak, namun mereka masih sukar memahami pandangan orang lain dan cara berfikir mereka belum logik. Akhir sekali, pembelajaran bahasa harus dipermudahkan dengan bahan visual dan teknik berulang supaya mereka faham dan ingat. Seterusnya, tahap operasi konkret 7 hingga 11 tahun. Kanak-kanak mula dapat menyelesaikan masalah menggunakan pemikiran logik tetapi masih memerlukan objek atau situasi yang nyata dan boleh dilihat. Mereka belum mampu berfikir secara abstrak, idea atau konsep tanpa bentuk fizikal. Selain itu, pada tahap ini, pelajar boleh memahami hubungan antara sesuatu tindakan dan akibatnya serta boleh mengelompokkan maklumat mengikut kategori susunan masa, saiz atau jenis. Akhir sekali, peningkatan pengajaran yang perlu ada lebih interaktif dan berasaskan pengalaman konkret. Gunakan bahan dan aktiviti yang jelas, boleh dilihat, dibaca atau dibincangkan secara langsung. Tahap operasi formal 11 tahun ke atas. Mampu fikir secara abstrak, analisis dan kritikal. Pelajar mula mampu memproses idea atau konsep yang tidak kelihatan secara fizikal seperti keadilan, pengorbanan. Mereka juga dapat menganalisis sesuatu isu dari pelbagai sudut dan memberi pandangan kritikal. Seterusnya, pelajar boleh memahami struktur dan makna yang mendalam dalam teks serta membuat inference andai berdasarkan maklumat yang diberilah dan memberikan ulasan dengan sokongan hujah. Akhir sekali, pengajaran dan pembelajaran bahasa perlu memberi ruang kepada pelajar untuk menyuarakan pandangan mereka. Sebagai contoh, menulis secara refleksif dan menganalisis teks dengan lebih mendalam. Kepentingan dalam PDP Bahasa Melayu. Guru perlu sesuaikan isi pelajaran, pendekatan dan bahan bantu mengajar mengikut tahap kognitif pelajar. Seterusnya, memahami tahap perkembangan, bantu guru bina aktiviti bahasa yang sesuai dan berkesan. Dan akhir sekali, strategi PDP yang selaras dengan tahap kognitif akan tingkatkan lagi motivasi dan kefahaman pelajar. Saya Trisana Sandy Anamanca dan akan membentangkan tentang teori interaksional Halliday. Halliday mengatakan bahawa bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Kanak-kanak belajar bahasa untuk berkomunikasi, bukan sekadar meniru atau melalui kebolehan semula jadi.
Bahasa juga ialah alat sosial untuk keperluan harian, berkongsi maklumat, meminta dan membina hubungan. Seterusnya, terdapat 7 fungsi bahasa menurut Halliday. Fungsi pertama iaitu fungsi instrumental yang digunakan untuk meminta sesuatu. Sebagai contoh, cikgu, boleh saya pinjam pensel? Fungsi yang kedua iaitu fungsi regulatif yang digunakan untuk memberi arahan atau kawal tingkah laku. Sebagai contoh, sila duduk dan jangan bising. Fungsi ketiga, fungsi instructional yang digunakan untuk mewujudkan hubungan sosial. Sebagai contoh, selamat pagi, awak sihat. Fungsi seterusnya representational yang digunakan untuk menyampaikan maklumat atau laporan. Sebagai contoh, air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Seterusnya, fungsi peribadi digunakan untuk meluahkan perasaan atau pendapat. Sebagai contoh, saya gembira pada hari ini. Fungsi heuristik digunakan untuk mendapatkan maklumat. Sebagai contoh, kenapa langit berwarna biru, cikgu? Fungsi terakhir iaitu fungsi imajinatif yang digunakan untuk berhayal, bercerita atau bermain perasaan. Sebagai contoh, saya doktor, awak pesakit. Seterusnya, kaitan dalam PDP Bahasa Melayu. Yang pertama, aktiviti interaktif menggalakkan murid berkomunikasi. Yang kedua, aktiviti dirancang berdasarkan tujuan penggunaan bahasa. Yang terakhir, murid dapat diberi peluang untuk menggunakan bahasa semula. Seterusnya, contoh aktiviti di dalam kelas. Aktiviti pertama, lakonan dialog. Murid dibagikan kepada kumpulan dan melakonkan situasi seperti di pasar. Aktiviti kedua iaitu cerita bergila. Murid menyambung cerita secara bergila dan menggunakan fungsi imajinatif dan peribadi. Aktiviti ketiga iaitu permainan berinteraksi, di mana permainan cari maklumat. Murid bertanya kepada rakan mereka dan mengaktifkan fungsi heuristik dan representational. Untuk rumusan teori ini galakkan komunikasi dua hala dalam PDP. Bahasa diajar melalui aktiviti sosial yang menyeronokkan. Murid juga dapat belajar bahasa secara lebih berkesan dan semula jadi. Itu saja daripada saya. Kesimpulannya, semua teori ini saling melengkapi. Sebagai guru, kita berperanan sebagai pemudah cara merancang aktiviti sesuai dengan tahap murid. Jadi dengan itu, pengajaran bahasa Melayu boleh jadi lebih holistik, berkesan dan membantu murid menguasai bahasa dengan baik.